Itu yang dia duk hari-hari duk belasah kita. Dia belasah kita. Tapi Bersatu jemput dia untuk masuk ke dalam Bersatu, dia tak nak sebab dia tahu tak ada masa depan. Kan? Ada beberapa isu-isu semasa lah yang hangat, yang berlangsung sepanjang Aidiladha ni. Okey. Apa isu yang hangat sekali? Yang paling hangat sekali apa? Yang paling hangat sekali? Paling hangat sekali kenyataan orang yang telah dipecat daripada UMNO yang mengatakan UMNO ni sekarang berada di lembah kegelapan. KJ. Oh, okey. Orang cakap tu. KJ kata UMNO di lembah kegelapan. Saya rasa Datuk Razlan Rafi dah jawab. Datuk Razak Abdul Rahman, Ketua UMNO bahagian Kepong pun dah jawab kan. Bagi saya simple saja YB Kadi Jamaluddin ni. Sebenarnya masa depan dia yang dah gelap kan. Dia tahu kalau dia nak jadi Perdana Menteri, dia perlu menyertai UMNO balik. Itu yang dia duk hari-hari duk belasah kita. Dia belasah kita. Tapi Bersatu jemput dia untuk masuk ke dalam Bersatu, dia tak nak sebab dia tahu tak ada masa depan kan. Kalau dia tahu bahawa Bersatu tu ada masa depan, dah tentu dah dia akan join Bersatu. Dia tahu Bersatu tidak ada masa depan. Tetapi nak menunjukkan bahawa disebabkan kita pecat dia, UMNO ni kehilangan banyak kursi, maka hari ni kerja dia 12 UMNO je kan? Dalam erti kata lain, dia sekarang ni membantu musuh-musuh UMNO untuk membenamkan UMNO. Kau dah dapat 1000 dah? Belum. Habis ni dah nampak ni? Dah nampak muka ni? Kalau saya main tekan je ada. Oh, tekan ada. Dia tak boleh live. Masuk orang punya apa? Live yang tak boleh kan? Orang boleh. Okay, dah terberhenti dah. Kat mana tadi? Jadi dia mengharapkan bila dia belasah UMNO, UMNO akan pujuk dia, UMNO akan bawa dia masuk balik kan. Kita nak beritahu dengan KJ jangan bermimpi di siang hari. Kalau dia nak masuk balik ke dalam UMNO, dia kena tunjukkan lah dia tu masih lagi setia dengan UMNO kan. Dia kena buat kerja untuk bantu UMNO, bukan buat kerja untuk menyerang dan menguburkan UMNO. Kalau dia buat kerja menyerang dan menguburkan UMNO, macam mana kita nak bawa dia balik? Betul lah. Ini nak kena faham lah kan. Ada seorang lagi ni. Okey. Itu pertama Yang kedua saya nampak dia pun lebih kurang sama macam Tan Sri Anwar Musa. Bila Anwar Musa kena pecat kan, dia tak terus masuk PAS. Sebab dia tak yakin, dia tidak yakin dengan PAS. Kalau dia yakin dengan PAS, dah tentu-tentulah dia kena pecat je, dia terus masuk PAS. Tapi dia tunggu sampai dia dapat bertanding di Ketere, tak dapat kan. Kalau itu hari dia dapat bertanding di Ketere, dia dah join dah PAS kan. Dia tak dapat. Kemudian dia tunggu kawan-kawan dia bertanding jawatan presiden dengan timbalan UMNO supaya boleh batalkan pemecatan dia. Tak berjaya juga. Dia mengharapkan calon-calon naik presiden dia dapat tempat dalam pemilihan parti. Tapi bungkus juga. Seorang je lepas. Kan? Jadi begitulah Anwar Musa. Hari ni disebabkan dia nak bertanding di pilihan raya negeri di Kelantan, maka dia pun masuklah PAS. Ini kita kena faham puak-puak ni. Sama juga dengan Syahri Hamdan. Syahri Hamdan pun hari ni dia tidak yakin dengan parti lain. Kalau dia yakin dengan parti lain, dia dah masuk dah Perikatan Nasional. Tak kira lah masuk PAS ke kan. Dia KJ ni nak masuk Perikatan Nasional pun kan. Pertama dia tak yakin. Nombor dua, yang nak sangat dia masuk Perikatan Nasional ni orang macam Muhyiddin Yassin kan. Hamzah Zainuddin tak nak dia masuk Perikatan Nasional. Hamzah tahu perangai dia kan. Itu kita kena faham. Geng-geng PAS pun tak nak KJ masuk dalam PAS.
buat orang gelak je kan. Takkan KJ nak masuk PAS kan. Dulu dia antara orang yang membantah kita kerjasama dengan PAS di peringkat awal. Nak masuk PKR pula, nanti PKR pula bergolak kan dengan UMNO. Jadi sekarang ni dia macam di luar mati mak, ditelan mati bapak. Macam tu lah lebih kurang. Okey, apa soalan lain? Jadi tu, dia KJ ni sekarang ni dia hanya menunggu akan adanya perubahan di peringkat kepimpinan UMNO ke baru dia nak sertai semula UMNO? Dia buat kerja nak menjahanamkan UMNO. Dan hari ni dia mengharapkan jika UMNO jahanam dalam 6 pilihan raya negeri ni, geng-geng dia ni akan ambil alih parti. Ini harapan dia. Dia tak tahu geng dia yang seorang tu pun ada cita-cita juga nak jadi presiden UMNO. Takkan nak bagi dia masuk UMNO balik. KJ ni belajar je tinggi, tapi kadang-kadang bingai dia boleh tahan juga. Okey. Soalan apa lagi? Okey. Tak ada ke selain daripada nak bincang pasal KJ ni? KJ ni sekarang ni dia sepatutnya dia tukar dah program dia tu, tak boleh lagi. Dia cakap dia apa? Dia keluar sekejap ni, tak boleh. Dia kena letak situ keluar terus. Baru nak jantan kan? KJ dia tak ada niat ke nak jemput Papa Gomo sertai dia punya podcast. Sebab Papa Gomo dia jual, dia kata dia lah paling ramai orang tengok live dia. Mungkin KJ pun boleh tumpang kot populariti Papa Gomo ni. Papa Gomo ni dia ada teknologi dia pakai lah. Kita tak dapat kesan lagi apa teknologi dia pakai. Dia ada gunakan kaedah macam mana dia boleh meramaikan orang yang view dia punya apa? Dia punya live. Memang dia ada pakai sesuatu lah. Sebab bila hari saya pun pernah akaun kena ban masa saya report pasal kes Azmin dulu kan. Saya report kes Azmin, petang tu saya punya Facebook ditutup, disable. Kemudian malam tu saya punya Instagram disable. Besoknya saya punya YouTube disable YouTube disable. Yang dia tak boleh kacau saya punya Telegram je. So daripada tahun itu 2019 bila saya report pasal Azmin Ali tu, 2019 tu saya hilang masa tu saya punya follower ada 140,000. Tapi masa tu yalah sekali live 2 juta boleh pergi kan. Tapi sekarang ni dah 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Dah 4 tahun saya baru nak cecah 140. Belum lagi. Baru 130 lebih. So it's not easy lah. Kalau organik memang apa ni susah nak dapat apa ni follower boleh recover cepat. Tapi Gomo ni dia ada dia punya keistimewaan dia lah. Apa benda dia pakai tak tahu lah. Sebab saya sebelum saya masuk live Datuk ni, saya tengok dulu dia punya live. Memang kalau tengok dari segi view tu memang ramai. Tapi kadang-kadang kita boleh lihat benda ni melalui dia punya komen. Macam komen Datuk ni memang genuine lah. Memang orang duduk, orang PN ada, orang PN ada, orang PKR ada. Tapi Gomo punya dia #FIP dah macam bot lah. Mungkin lah dia pakai bot ke apa kan. Kita biar tak ramai, tapi yang berbicara dengan kita ni, yang tengok ni yang manusia genuine lah kan. Kita cakap dengan robot pun tak guna. Kita nak bagi kefahaman ni orang yang atas pagar, orang yang nakkan pencerahan kan. Seorang lagi tadi baru masuk. Siapa nama? Azrul Ahmad. Silakan Azrul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat tu Sihat. Selamat Raya. Okey tu, tadi saya dengar berkenaan dengan KJ apa semua. Kita dah boring lah dengan soalan KJ apa semua ni. Ada boring Cuma saya punya soalan lah tu Rafahan ni. Adakah kepimpinan Zahid Hamidi ni boleh memecahkan tradisi penyokong kerana tokoh, bukan kerana parti? Maksudnya?
Maksudnya sekarang kita nampak kalau KJ dipecat, ramai je pengikut dia ikut. Mana ada orang ikut dia? Ada ke orang ikut dia? Ibdil adalah. Ibdil adalah, mungkin Ibdil ikut dia, tapi Zaidil dah lama dah tinggalkan dia, dah ikut apa ni, muda ni, ikut Syed Saddiq. Siapa lagi ikut dia? Geng-geng dia, Azwan bro tak ikut dia, kan? Ha? Golongan pemuda akak undi tu. Saya tak nafikan orang muda banyak tertarik dengan KJ lah. Itu memang dia ada follower lah, kan? Kita tak nafikan. Macam yang kepala tak betul ni, si siapa nama? Gomo ni, kan? Kalau kita tengok ada juga orang mak rempit apa semua yang ikut dia ni. Tapi bukan jenis orang yang terpelajar lah. Kalau jenis orang terpelajar ni, dia tak ikut Papa Gomo ni. Dia tahu budak ni cakap ni merapu je kan, hura-hura, tapi cakap fakta tak ada, apa tak ada. Kita hantar budak umur 26 tahun pun dia terlingkup. Tapi KJ ni dia ada anak-anak muda yang ada brain yang follow dia lah. Kita tak nafikan lah. Mana anak-anak muda ni tak sedar yang kadang-kadang KJ ni bila dia bercakap dia tak sedar. Sooner or later they will know who is KJ lah. Okay? Ada lagi? Okay. Betul. Tadi cakap pasal Papa Gomo kan. Malam raya itu saya tengoklah live. Live Papa Gomo bersama Wan Mak Hussein. Ya. Pemuda UMNO di Kelantan. Okay. Dan memang ramai orang tengok tu, tapi mungkin Gomo malu lah sikit. Sebab ramai tu 35,000, 37,000 orang tengok tu, orang hanya melihat kebodohan Gomo ni tu. Gomo dia nak malu apa dia? Tengok video-video dia. Gomo dia nak malu apa? Dia ada kemaluan ke? Dia tuduh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka yang di-Pertuan Agong telah ditipu oleh Datuk Seri Zaid Hamidi. Itu tuduhan dia tu. Tak, itu orang yang tak ada akal, kan? Orang yang tak ada akal boleh dia kelentung, kan? Orang yang boleh berfikir, orang tahu takkanlah ke bawah Duli Tuanku ni bodoh, tak boleh fikir. Sebelum apa ni, memanglah kenyataan ke bawah Duli Tuanku, kan? Dia nak jumpa, alamak, belum apa-apa kita punya ni dah ada violation warning ah. Kenapa jadi macam ni? TikTok. Okey, peringkat awal memang ke bawah Duli Tuanku nak jumpa apa dipanggil? Ketua parti. Tak, dia nak jumpa 30 ahli parlimen. Okey. Masa tu Tuanku tak tahu bahawa Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sebelum pilihan raya umum yang ke 15, dia dah minta setiap seorang tu menandatangani apa yang dipanggil sebagai aku janji. Ada 3 aku janji telah ditandatangani. Dan salah satu daripada aku janji itu ialah memberikan kuasa kepada ketua parti. Ketua parti kita, Barisan Nasional, ialah pengurusi Barisan Nasional untuk berunding dan membuat keputusan dengan siapa yang kita nak membentuk kerajaan. Okey? Jadi apa ni, keduanya mereka juga memberikan kuasa kepada ketua parti untuk berunding dan membuat keputusan bagi pihak kesemua ahli-ahli parlimen Barisan Nasional untuk memutuskan siapa yang nak diangkat menjadi Perdana Menteri. Jadi bila 30 SD ni, 30 aku janji ni diberikan kepada Kebawah Duli Tuanku, Kebawah Duli Tuanku dah teliti bila tu, dia faham.
Tak perlulah 30 orang ni hadir. Yang ni yang siapa nama? Gomo dia tak tahu. Gomo ni blur. Dia macam tak tahu bahawa dah wujudnya akta anti lompat parti. Bila ada akta anti lompat parti, kau tak boleh nak buat scheme of thing macam zaman Muhyiddin curi orang kita 16 orang tu. Tak boleh. Kita mesti buat keputusan secara en bloc. Maknanya hanya ketua parti akan mewakili ke semua ahli parlimen. Contohnya macam PAS, kalau dia nak sokong Muhyiddin, boleh tak ahli parlimen PAS ada 40 lebih orang ni, 8 orang menyokong BN? Tak boleh. Ini Gomo tak tahu tau. Sebab dah lama sangat dia duduk dalam gua sekarang dia baru keluar gua. Dia tak tahu benda ni. Macam mana kau nak debat dengan Mak Hussein kalau benda simple macam ni pun kau tak tahu? Okey. Ini dua benda lah kita kena faham. Dan yang ketiga, walaupun kita tahu Perikatan Nasional ni hampa, dia ada 73 kursi masa tu, campur lepas tu dia dapat lagi 74, tapi still tak boleh bentuk kerajaan. Dia hampa dan dia tak boleh terima hakikat. Dia tak boleh terima hakikat. Ini yang menyebabkan mereka kata mereka dah cukup jumlah, mereka dah ada 10 SD daripada BN apa semua. Sebenarnya tak boleh pakai. Tetapi pasal nak puaskan nafsu manusia bernama Perikatan Nasional ni, puak-puak ni, maka Datuk Seri Anwar mencadangkan supaya diadakan apa yang dipanggil sebagai undi percaya. Sebab nak buktikan kepada umum bahawa dia ada majoriti. Dan bila kita buat undi percaya tu, berbanding dengan Muhyiddin yang tak berani nak buat undi tak percaya, takut undi tak percaya berlaku ketika sidang parlimen. Bagi nak memastikan sidang parlimen tak berlaku, dia kalau dia lockdown parlimen je, orang akan kata dia takut. Betul tak? Dia lockdown satu negara. Habis rakyat. Sampaikan negeri Perlis yang ada angka COVID rendah pun terpaksa di lockdown. Hanya untuk justify keperluan untuk Muhyiddin lockdown negara ni. Jadi bila Datuk Seri Anwar buat undi percaya ke atas diri dia, 148 ahli parlimen menyokong beliau untuk menjadi Perdana Menteri. Jadi sepatutnya bila dah ada undi percaya ni, Gomo tak boleh main cerita bodoh macam ni lagi. Nampak sangat dia tu dah terlalu lama masuk gua, keluar gua macam dia tak tahu apa yang dah berlaku sepanjang tempoh dia berada di dalam gua. Okey, ada 3 request ni. Panjang.